insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil-qabul wa tamam kulla sulwa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Tu tak ada perempuan ke? Tak ada. Selaan sikit. Selaan sikit. Kalau ada lah. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita pada malam ini, iaitu kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah. Kita diberikan pula setelah ni'matul iman wal Islam yang seperti mana disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ni'matul iman wal Islam a'lan ni'mah halat bisaha, iaitu sebaik-baik nikmat dan mencukupilah dengan nikmat iman dan Islam. Kalau kita dilahirkan, na'udzubillah lah, kita tak nak macam tu, tapi cacat, ataupun kita hidup ke atas dunia ni sebatang kara, ataupun kita ni orang yang miskin papa kedana, ataupun kita ni dipandang hina, ataupun dan ataupun, tetapi kerana kita itu dilahirkan di dalam agama Islam dan kita mempunyai iman, maka itu adalah sebesar-besar nikmat. Ni'matul iman wal Islam a'lan ni'mah halat bisaha. Sebaik-baik nikmat dan mencukupilah dengan nikmat-nikmat yang keduanya itu daripada nikmat-nikmat yang lain. Jadi alhamdulillah, kita bukan setakat dapat nikmat tu, nikmat pandangan, keamanan, kesihatan anak-anak. Boleh pula kita datang dekat sini, negara kita pula aman, bukan negara yang berperang. Kita boleh menuntut ilmu bila-bila masa kita nak. Besok kita pergi kerja dalam keadaan aman, lepas tu kita balik, kita dapat rezeki. Kemudian malam kita ambil pula benda-benda yang makanan rohani kita. Jadi nikmat yang begitu besar Allah Subhanahu Wa Taala dah sediakan pada kita, maka ucapkanlah alhamdulillah. 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 Baik. Jadi kita masuk di dalam bab yang seterusnya. Sebelum ni kalau tak silap ustaz, kita belajar bab istinja. Bab istinja. Alhamdulillah lah, hari ni datang semua insya-Allah bersih lah. Sebab kita dah belajar bab istinja. Jangan terbawa batu istinja dah lah. Jadi habis tak bab istinja itu hari bang? Memang tak habis lah. Okey. Jadi insya-Allah dalam kitab ni dimulakan dengan bab istinja. Lepas tu kita masuk pula dalam bab wuduk, iaitu bab menyucikan diri daripada najis-najis. Seterusnya kita masuk bab menyucikan diri daripada hadas-hadas. Tahu tak hadas ni apa? Hadas ni benda orang tak nampak. Kita tak boleh pegang dengan tangan, kita tak boleh tengok dengan mata, tetapi dia amrun i'tibari, satu perkara tanggapan syariat. Syariat menganggap seseorang itu bila mana dia tidak berwudu, ataupun dia tidak ataupun dia sedang berjunub, maknanya berlaku 6 perkara kepada dia, misalnya keluar air mani ke dan sebagainya, orang yang macam ini dinamakan orang yang muhdis, iaitu orang yang berhadas. Orang yang berhadas ataupun orang yang berjunub, mereka ini adalah jauh daripada rahmat Allah. Faham tak ni? Allah
Allah itu maha suci. Maka Allah nak yang menjadi antara mereka yang menjadikan Allah itu sebagai Tuhan dia adalah daripada kalangan-kalangan yang suci. Bermaksud tuan-tuan, Allah nak kita tu senantiasa suci. Jadi itu sebab bila mana kita dalam keadaan tak suci, maka Allah jauhkan kita daripada rahmat, iaitu kasih sayangnya Allah. Dan rahmat ini adalah salah satu daripada lesen untuk kita masuk ke dalam syurga. Jadi setelah kita bersuci daripada najis, kita nak bersuci pula daripada hadas. Boleh faham tuan Maka antara daripada bab yang menyucikan kita daripada hadas ni adalah wudu. Wudu daripada kecil dah ni benda ni tadika dah kita belajar. Betul? Berwuduk macam mana cara dia dan sebagainya. Tapi yang banyak belajar tu, dia belajar daripada tengok praktikal. Dia bukan belajar daripada ilmu dan fakta. Jadi dia mampu mengikut, tapi dia tak mampu untuk mengolah hukum hakam apabila berlaku sesuatu kepada dia. Itu sebab dia jadi lahir sifat was-was. Sebab dia tak berapa nak faham betul-betul apa yang dimaksudkan daripada satu-satu perkara tu, kerana dia ikut-ikutan. Jadi kita belajarlah sedikit. Disebutkan di sini furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu ada 6. Bila sebut fardu, maka benda-benda yang wajib ketika berwudu. Letak dalam kepala kita tuan-tuan, yang wajib ketika berwudu, bermaksud rukun-rukun wudu ada 6. Jadi fahamlah kita, yang wajib kita buat ketika berwudu hanyalah 6 perkara. Selain daripada tu, dia tak wajib. Hukum dia sama ada sunnah ataupun makruh ataupun bid'ah ataupun haram. Yang wajib kita buat hanya 6 saja. Apa dia Ustaz? Yang pertama, al-awwalu an-niyatu. Yang pertama tuan-tuan berniat. Niat biasa kita niat Arab ke kita niat Melayu? Ada yang niat Arab, ada yang niat Melayu. Tak kisahlah, kita orang Melayu, boleh kita terjemahkan. Jadi kalau yang niat Arab, bunyi dia lebih kurang macam ni. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Ataupun nawaitu raf'a al hadas. Ataupun nawaitu at-taharah lis-salah. Ataupun nawaitu fardal wudu. Ataupun nawaitul wudu saja. Kalau dalam bahasa Melayu, sahaja aku berwudu. Sengaja aku berwudu. Aku nak wudu. Ataupun apa-apalah, yang penting menunjukkan yang dia tu nak berwudu. Boleh faham? Baik. Jadi bila mana seseorang itu dia berwudu, sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berwudu? Sebab wudu ni makna dia al-husnu wal jamal, iaitu benda yang baik dan benda yang cantik. Itu sebab ibu-ibu yang kat belakang tu, kalau dia nak jadi cantik, kulit dia nak jadi elok dan baik, maka percayalah bahawasanya wuduklah dia punya punca dia. Wuduklah dia punya jalan penyelesaian. Tak payah kita nak beli orang kata apa yang famous baru ni, kuku teh tu, apa macam mana tu? Kuku teh lah. Baru ni pula ada iklan pula. Apa? Peragut. Dia bukan nak meragut duit. Dia meragut apa alat pembersih muka. Sanggup tak ambil duit. Dia aku tak nak duit. Rupanya dia nak ragut alat pembersih muka tu. Ini iklan. Faham tadi? Sold out lah dengan harga sekian-sekian, dia punya mahal, dia punya brand, dia punya jenama. Tapi jenama yang kita ambil ni adalah jenama yang diletakkan oleh Allah, iaitu Allah lah yang paling mengenal ciptaan
ciptaan dia, iaitu kita. Maka Allah keluarkan dekat situ satu jenama, nama dia benda tu ada depan mata kita, tapi kita tak buat, tuan-tuan. Maksudnya berwuduk masa solat, ialah kita buat. Berwuduk senantiasa ni, sebelum tidur, masa nak pergi kerja, waktu rehat, duduk-duduk saja, baca surat khabar, kita kurang berwuduk. Maka dekat situ wuduk ni makna dia sendiri adalah daripada perkataan wida'ah, iaitu do, sinar. Bang siapa yang berwuduk, dia ada sinar muka dia. Macam tuan-tuan lah, ada sinar muka. Malaikat suka. Manusia pun orang kata kalau kita tengok muka orang-orang yang macam ni, kita berasa hampir kepada Allah. Lain dengan muka, betul, kita boleh beza. Cuba ambil mana-mana, minta maaf cakap lah kalau ada penyangak-penyangak kat stesen bas ke apa ke, cuba tengok muka dia tu, seri tak ada, faham tak ni? Seri tak ada. Kita bukan suuzon, tapi memang mazhar dia itu mazhar orang yang kurang solat, orang yang kurang berwuduk. Kita boleh nampak, nak beza tu. Orang-orang mat dadah ke dan sebagainya, ataupun kaki botol, kaki arak, nampak perbezaan. Bukan kita nak menaikkan martabat kita, tapi kita nak menaikkan martabat wuduk. Fahamlah bahawasanya wuduk itu adalah benda yang patut dijadikan tunjang di dalam kita nak hidup dalam lebih cantik dan baik. Balik, sentiasa wuduk. Kemudian wasani, yang kedua, ghuslul wajhi. Yang kedua, kita basuh muka. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka. Tapi sebenarnya bukan niat dulu baru basuh muka. Basuh muka sekali dengan niat. Faham Jadi kalau masalah tuan-tuan nak berwuduk, tuan-tuan pun pergi dekat kepala paip tu, ambil air wuduk tu. Dia syarat berwuduk ni bukan mesti lap dekat muka dengan tangan. Tapi air tu sampai dekat muka pun dah mencukupi dah. Jadi kalau tuan-tuan pergi dekat air paip tu, tuan-tuan pun ambil air, letakkan dekat muka. Masa air tu kena dekat muka, barulah proses nak berniat tu boleh bermula. Masa tu kita berniat. Faham tak ni? Kalau air tu tak sampai lagi kat muka, kita dah niat, kemudian bila sampai dekat muka kita tak niat apa-apa dalam hati, maka belum lagi bermula kita punya wuduk kita. Faham tak ni? Kita berwuduk sampai habis, sampai basuh kaki apa semua, rupanya wuduk kita tu tak sah. Wuduk kita tak sah sebab niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, iaitu bertujuan akan sesuatu seiring dengan perbuatannya. Perbuatan kita apa sekarang ni? Maka niat perlu dibuat seiring dengan wuduk. Ambil air itu bukan wuduk, basuh muka baru wuduk, betul? Masa tu baru niat, baru bermula kita punya wuduk. Jadi kalau masalah orang tu dia basuh dah sampai setengah ni, dia lupa kan niat, lepas tu baru dia niat misalnya bang kan, dia niat dekat sini. Jadi yang dekat sini ni baru bermula wuduk dia. Yang atas ni tadi tak bermula wuduk pun. Yang kat sini basuhan air dia yang kalau menitik baru dinamakan mustakmal. Adapun air yang kat atas ni tak dinamakan mustakmal sebab dia bukan basuhan yang wajib. Faham ke tidak ni? Baik. Kemudian bila sebut muka, mana muka tuan? Ini muka. Had muka ni iaitu yang di antara ubun-ubun rambut sampailah dekat ujung dagu. Kemudian yang di antara telinga sampailah pada telinga sebelah lagi. Itu yang dinamakan sebagai muka yang wajib kita sampaikan air. Jadi kalau masalah tuan-tuan nak basuh tu, dia kata yang di antara ubun-ubun rambut. Ubun-ubun maknanya di antara tu tak perlu kena ubun-ubun rambut, tapi kita takkan boleh nak basuh tepat-tepat yang tak kena dengan ubun-ubun rambut tu kan, macam ni kan. Mana kita basuh tepat-tepat dekat sini dah tentu akan terkena ataupun tak kena. Jadi diwajibkan juga untuk kita kenakan supaya apa? Supaya sempurna basuhan seluruh muka yang dimaksudkan tu tadi. Ya, kalau masalah tuan-tuan berwuduk, tuan-tuan basuh muka tu, kenakan air pada seluruh kawasan termasuklah tempat yang tidak diwajibkan, iaitu
rambut tu. Dia sebenarnya jadi hukum wajib lah. Cuma dia bukan hukum wajib yang termasuk dalam rukun ni. Faham tak ni? Jadi basuh seluruh tu. Kena sikit rambut dekat kepala jambul ni. Kemudian rambut yang kat tepi segmen-segmen ni apa semua tu kenakan. Supaya terjamin seluruh daripada yang muka itu terkena air. Kemudian adalah tuan-tuan yang mana yang ada janggut. Betul? Yang ada jambang, yang ada misai, yang ada segmen, betul? Yang ada khaddan iaitu bulu pipi. Seluruh bulu dekat muka kita ni ada 20 jenis bulu. 20 jenis bulu. Banyak. 20 wajib kenakan air. Faham 20 jenis. Hajiban, adabul arba'ah, syaribun, anfaqah, lihyatun, aridain. Itu sebab perempuan Ustaz suruh ke sini sikit supaya nampak. Khaddan, ghamamun, nafakatan, sibalan, izaran. Itu semua bila dikira dia jadi 20. Maka bulu-bulu yang Ustaz sebutkan ni tadi, itulah bulu-bulu yang wajib kita kenakan air. Selain daripada tu tak wajib kenakan air. Misalnya ada yang mengadu, Ustaz, bulu hidung saya Ustaz mengalahkan misai dah Ustaz. Misalnya bulu hidung dia tu sampai terkeluar. Tapi bulu hidung tak termasuk daripada 20 jenis bulu ni. Maknanya bulu hidung tak wajib kenakan air. Boleh faham Sebab dia hukum batin. Kadang-kadang ada orang bulu hidung dia terkeluar sikit kan. Ustaz macam mana ni Ustaz, dah had muka ni, kena basuh ke tidak ni bulu hidung ni? Tak payahlah basuh sebab bulu hidung patut dicukur pula. Mana orang nak cukur apa? Digunting. Faham? Ini bersepah bulu hidung tu bukan resam apa Muslim. Minta maaf lah. Dia ada yang gosok-gosok. Maksud macam tu. Tak apalah, maknanya belilah alat dia tu. Ataupun tarik-tarik tu apa semua. Tak kisah. Maknanya kalau dia terkeluar pun panjang misalnya, tak wajib kenakan air. Lepas tu setiap apa yang ada dekat muka kita ni wajib kenakan air. Faham? Wajib kenakan air. Misalnya ada tumbuh bisul ke, wajib kenakan air. Kalaulah masalah dekat muka kita ni ada tumbuh benda-benda yang nampak pelik. Zaman sekarang ni semua pelik-pelik, tak kira lah orang edit ke tak edit ke. Jadi hukum dia edit ke tak edit, kalau benda tu betul-betul terjadi, wajib dia sampaikan air. Kok bangun tidur tumbuh tanduk ke, na'udzubillah. Bangun tidur tumbuh apa orang kata tangan ke dekat sini, wajib dia kenakan air selagi mana yang tumbuh itu adalah pada bahagian muka. Baik. Kemudian wasalisu yang ketiga, ghaslul asalis yang ketiga, ghaslul yadain ma'al mirfaqain, basuh kedua belah tangan bersama dengan kedua belah siku. Tuan-tuan semua, kalau kita nak basuh tangan, dia kata sampai siku. Tapi biasa kalau kita basuh betul-betul sampai siku, kita tak boleh nak agak sebab siku ni bulat. Perasan tak? Jadi mana siku ni Ustaz? Yang ujung ni ke ataupun ada tulang yang orang kata menyambungkan sebelum dan selepasnya? Maka wajib kita basuh tu lebih daripada siku. Dan ini nama dia tahjil. Jangan basuh tepat-tepat dekat sini je. Itu tak sah. Kena basuh sampai dekat body kita ni. Dekat muscle tu kan? Angkat, tarik sampai dekat atas. Barulah kita punya wuduk kita menjadi sah. Sebab apa? Sebab kita dah merangkumi segala rukun yang dimaksudkan tadi, iaitu membasuh tangan sampai kedua belah siku. Faham Kemudian begitu juga tangan kiri. Nampak tak ni? Dia kata wajib basuh tangan. Jadi kalau masalah orang tu dia basuh tangan, dia mulakan tangan kiri dulu, kemudian baru dia basuh tangan kanan. Sah ke tidak wuduk ni? Sah ke tidak? Sah. Tapi makruh. Sebab yang wajib basuh tangan berkanan-kanan tu hukum dia sunnah. Tapi tak payah buat lah macam tu.
kita basuh tangan kanan, lepas tu basuh tangan kiri. Macam tu. Sama juga yang macam saya katakan tadi, kalau ada bulu-bulu ke dan sebagainya dekat situ, semua kena wajib kenakan air. Hatta pun tumbuh satu tangan yang dekat tangan dia tu tadi, wajib kenakan air, melainkan tumbuh tu atas daripada siku. Yang ni tak wajib kenakan air kalau tak berfungsi. Kalau berfungsi wajib kenakan air juga. Boleh faham Okey, baik. Warabi', dan yang keempat, mashu syai'in minar ra'as. Syarat, maknanya rukun berwuduk yang keempat, sapu sedikit minar ra'as, daripada bahagian kepala. Kalau yang ada rambut, kenakan kat rambut. Kalau yang tak ada rambut, kenakan kat kulit. Ataupun yang ada rambut saja nak kenakan kat kulit. Yang botak tu nak macam mana dia nak kenakan kat rambut, dah tak ada rambut, faham? Maknanya dekat situ tak kisah. Yang penting benda yang bahagian dekat kepala tu, misalnya yang tumbuh dekat kepala dia tu, benda yang macam rambut tapi bukan rambut pun boleh dikenakan dekat situ sebab dia hukum kepala. Faham tak ni? Maksud sedikit, dia kata mashun dekat situ, sapu. Bila kita sebut sapu, maknanya wusulul balan, sampai basahan. Ini fiqah tuan-tuan. Ini fiqah. Sampai basahan. Kena bezakan di antara ghuslun dengan mashun. Ghuslun basuhan, mashun basahan je cukup. Sapuan. Boleh faham tak? Maknanya bila sebut sapuan dengan basuhan, dia satu benda yang beza. Kalau basuhan, dia mesti air yang mengalir. Kalau basahan ataupun sapuan, dia cukup sampai lembab air tu je. Jadi kalau masalah kita ambil selai rambut pun, lepas tu kita ambil air setitik dekat tangan kita, setitik je. Kita pun kenakan kat ujung rambut tu. Faham tak ni? Pak. Cukup dah sapuan kepala. Tak perlu macam yang biasa kita buat macam tu apa semua tu kan. Yang itu yang wajib. Yang kita buat biasa tu sekali dengan sunnah. Jadi kalau cukup kita buat macam tu, kenakan dekat rambut tu, maka dah mencukupi yang wajib. Kenapa? Kerana dia kata sapu sedikit daripada kepala walaupun air terlalu sedikit. Itu sebab kalaupun kita buat, kita letak ada tisu kat atas ni ataupun kain, tuan-tuan buat letak kain kat atas ni, lepas tu basahkan tangan, lepas tu letak tangan tu dekat atas kain tu, nanti kain tu akan meresap air, betul tak? Jadi bila dia dah meresap air tu akan kena dekat kita punya rambut. Itu bukan air mengalir tu, itu air yang sikit, dia kena lembab pada tisu tu, pun sah dikatakan sapuan kepala. Faham Okey, baik. Dengan syarat rambut jangan terlalu panjang sehingga lebih daripada had muka. Kadang-kadang kalau perempuan yang muslimat, rambut dia panjang. Rambut dia panjang sampai lebih had muka. Kalau tarik tu lebih had muka. Maka yang lebih had muka ni kalau disapukan dengan air, hukum dia tak sah. Sebab apa? Sebab dia dah keluar had muka. Tapi kalau rambut yang sama, yang lebih tu tadi, dia tak sapu yang keluar ni, dia sapu yang bahagian yang masih dalam had kepala. Misalnya kat tengah-tengah ataupun pangkal, maka hukum dia sah. Senang kata, buat je macam tu, selesai masalah. Mafhum tak ni? Ini cuma nak bagi tahu dia punya kewajipan dia tu yang mana. Sebab kita sekarang ni dah bertukar, dah bercampur aduk yang wajib dengan yang sunnah. Kita balun semua wajib. Itu sebab masalahnya sekarang ni sampai satu tahap, dia tak dapat nak bezakan. Akhirnya semayang dia tu ataupun wuduk dia tu dalam keadaan dia tu rasa macam tak sah. Padahal benda yang dia tak buat tu hanya benda baru ni saya dapat mesej. Ada orang tanya, Ustaz, sah tak semayang saya Ustaz? Sebab saya masa semayang tak khusyuk. Nampak tak tu? Sah tak semayang saya sebab saya masa semayang tak khusyuk? Sah lah, betul. Sebab khusyuk tu benda sekarang ni kita kira sah dekat atas dunia. Tapi bila semayang tak khusyuk, Allah tak terima. Tapi sah atas dunia, maknanya kita tak perlu qada. Nampak beza tak tu? Sebab dia nampak itu syarat sah. Itu bukan syarat sah, itu syarat sempurna kita punya amalan. Tapi janganlah semayang tak khusyuk pula, faham? Maknanya dekat situ orang kalau dia semayang, kepala otak dia imaginasi macam-macam.
benda-benda yang syahwat ke dan sebagainya, sehingga kan boleh menaikkan zakar sekalipun, semayang dia tetap sah selagi mana tak keluar air mazi ataupun air mani. Faham? Maksudnya dekat situ syarat sah dia dah mencukupi. Masalahnya yang dia tak buat di situ adalah perkara-perkara sunnah ataupun benda-benda yang berkait dengan hati ni tidak bermasalah dalam solat. Baik tu lagi. Al-khamis, dan yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki bersama dengan kedua belah buku lali. Jadi tuan-tuan kalau nak basuh kaki, cek dulu. Kadang-kadang dekat kaki tu ada benda-benda orang kata melekat. Tapi maksud melekat dekat situ, melekat yang memang melekat, macam tar. Faham? Macam cat. Jangan yang melekat tu orang kata melekat macam cekam ataupun cagu tu. Tahu cagu cekam? Ini dia basuh kadang sampai nak hilang kuku dia. Tak perlu dekat situ. Basuhkan tu, air ni dia meresap. Dia akan masuk dekat celah-celah kuku. Kita basuh dengan air ni bukan dengan batu, faham? Batu ya tak masuk. Ini air, dia akan meresap dekat situ. Cuma simbahlah lama sikit. Tak perlu sampai kita nak korek-korek apa semua. Sebab daki kat dalam tu dia akan melembut. Dia akan menjadi lembut bila mana air dah masuk dan meresap. Walaupun ada daki dekat situ. Faham ke tidak ni? Yang tak boleh, daki yang sampai air tak boleh meresap. Maknanya terlalu tebal, ataupun daki itu misalnya daki macam tar, kotor-kotoran tar, cat ke dan sebagainya. Yang itu baru dikatakan perlu buang. Faham tak ni? Itu pun kalau tak boleh nak buang, tak perlu sampai kita nak orang katakan ada orang kalau kaki dia kena tar, dia kuis dengan kuku dia tak hilang. Kuis sampai masa dia kuis tu kadang tu ada kulit dia pergi sekali sikit-sikit. Perasan tak? Ada tak payah dah. Itu dah syarat dia sampai kena potong kulit baru hilang. Faham tak ni? Memang kalau kita kuis dia akan hilang. Tapi kita punya dekat situ pun kulit tu pun akan jadi haus. Betul ke tidak ni? Yang ini dah tak wajib dah, sebab sampai nak kulit haus tu tak perlu dah sampai kulit pun pergi. Maka dekat situ dibolehkan dia berwuduk walaupun ada benda yang menghalang. Faham Baik. Dan seterusnya. Wasadis, dan yang ke-6, at-tartib. Mestilah kita tertib masa kita melakukan wuduk. Tertib ni benda yang 6 perkara kita sebut tadi, 2 kering, 4 basah. Yang kering ni adalah niat dan tertib. Yang basah, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Maka dekat situ ini satu teka-teki. Dulu teringat Ustaz, ada orang dia tanya saya teka-teki lah. Teka-teki. Tanya, saya tak dapat jawab. Ni budak you lah. Dia tanya, apa entah teka-teki, saya pun dah terlupa lah, teka-teki biasa ni lah. Saya tak dapat jawab, saya tanya orang lain. Lepas tu, sekejap je lah, ada benda-benda macam tu kan, orang tahu lah. Lepas tu saya pula tanya teka-teki kat dia. Apa dia 2 kering, 4 basah? Satu dom tu, kampus tu dia tak. Dia tanya lah apa, saya tunggu mana jawapan. Sama. Satu dom tu, dia tanya satu kampus tu, seorang pun tak tahu. Itu nak menandakan kurangnya ilmu pada masa tu. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita dah berasa ombak ilmu tu. Ombak belajar. Kira kita ni kena tak kena je ombak tu. Faham ke tidak ni? Baik. Dan yang ke-6 adalah tartib. Kalau kita berwuduk mesti mula muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maknanya dekat situ diselitkan ada masah, ada sapuan pula. Di antara basuh tiba-tiba ada sapuan. Maknanya Allah nak bagi tahu dekat situ mesti buat ikut dia punya turutan dia tu. Baik. Tapi kadang-kadang tuan-tuan sendiri kalau nak berwuduk, boleh kalau kita nak hilangkan tertib ni. Kok malas ke? Kadang berwuduk tu asyik was-was je. Bina kolam kat rumah. Hatta pun kolam tu bukan kolam, orang panggil kolah je. Maknanya hatta pun kolam tu tak sampai 2 kolah, faham tak ni? Dia tak sampai 317 liter. Dia kecil je. Tapi
Tapi memang air itu setiap kali kita nak semayang, kita penuhkan air dekat situ. Faham tak ni? Sebelum kita masuk semayang, kita masuk dulu kat dalam tu berendam. Faham? Tak perlu tartib. Misal macam ni. Ni tak boleh bawa. Misalnya macam ni. Kalau kolam tu tak ke lah. Tuan-tuan letak kolam tu belakang surau. Lepas tu nak pergi semayang tu, lompat dekat kolam tu, terjun masuk kat dalam. Seluruh badan dah masuk. Itu nama dia ingerimas, iaitu menyelam. Dah menyelam seluruh badan, barulah masa tu kita niat wuduk. Lepas tu timbul, kita dah berwuduk dah. Lepas tu boleh terus semayang. Ini nama dia tartib tak diperlukan. Bila mana Ustaz? Bila mana kita menyelam. Tapi selain daripada tu, kalau bukan menyelam, apapun air kuat macam mana pun, misalnya shower kita kuat, kita berasa macam seluruh badan kita kena. Bila orang tengok kita mandi dekat shower, air banyak macam tu, orang panggil kita tengah mandi ke tengah menyelam? Tengah mandi lah, faham? Kalau dia kata kita tengah menyelam, kita selam dia, faham? Maknanya tak kena peribahasa tu tak kena, faham? Bahasa tak kena. Maksudnya dekat situ, ataupun kita mandi bawah air terjun. Air terjun menguap kan? Pun tak boleh niat. Orang kata yang menghilangkan tartib tu. Kita pergi masuk bawah air terjun. Lepas tu dia tunggu. Tak ada. Kat bawah air terjun tu dia tengah wuduk macam biasa. Tapi kalau menyelam, ataupun air tak sampai 2 bola. Kalau tuan muat dekat salam satu baldi tuan, ataupun satu tong, tuan tak muat kot, cari muat. Ataupun kalau tuan nak tumpang sekali pun boleh. Satu tong, 2, dengan syarat jangan niat dulu. Faham tak ni? Jangan gunakan air itu dulu jadi mustakmal. Tidak. Jadi saya dengan tuan masuk kat dalam tong. Dah masuk seluruh air, dah sampai atas kepala. Dia macam ni kan, dalam tong tu kan. Sama-sama ni niat. Masa tu kita berniat, maka terangkatlah hadas kita dan tak perlu tartib. Jangan kat dalam tong tu masuk muka kan. Dia timbul terapung kan, nak mati, faham? Maksudnya kat situ cukup sekadar orang kata berniat. Kemudian bangun dan boleh terus pergi solat. Salin dulu lah. Lepas tu solat, sembahyang sah. Kerana apa? Kerana wuduk dia sah. Ada soalan pasal wuduk ni, kita nak masuk bab lain ni. Ya tuan. Maknanya benda yang sunnah. Dia tak kisah daripada sini ke ataupun daripada sini, tak apa. Faham tak ni? Dia kata basuh daripada tangan sehingga ke siku. Kita mulakan basuhan tu dekat mana pun tak kisah. Yang penting sempurna. Tapi kalau nak dapatkan yang sunnah, kita tengok kita berwuduk dengan apa. Kalau kita berwuduk dengan air paip, okey? Maksudnya apa, ada orang simbahkan, maknanya air itu dia keluar. Bukan kita yang simbah. Maka mulakan daripada ujung tangan. Faham tak? Macam apa Tuan Haji misalnya nak berwuduk dekat paip kan? Tuan pun pergi, tuan mulakan daripada ujung. Itu dapat sunnah dia. Nak mulakan daripada siku pun boleh. Tapi yang terbaik ujung tangan. Faham? Tapi kalau kita ni siram sendiri, faham tak ni? Kita ambil gayung, kita siram. Maka mulakan daripada siku. Itu lebih memudahkan. Mula tangan daripada ujung kan susah kan? Jadi buat kat siku ni, dia turun dia sampai ke bawah. Itu dia. Kalau kita simbah sendiri dari siku, kalau orang simbahkan misalnya ada paip yang keluarkan air daripada ujung tangan. Faham ada soalan pasal wuduk ni? Percikan air. Kita ambil semayang. Air itu tidak tu bersama. Kata air itu yang digunakan dia air samal. Sah, tak ada masalah. Maknanya kalau kita basuh muka, air itu dia akan turun selepas basuhan yang pertama tu, basuhan yang wajib, betul? Maka air itu air mustakmal. Dia kena kat tangan kita. Lepas tu kita basuh pula dengan air yang lain untuk tangan kita. Jangan air yang tu kita ambil, kita basuh pula yang tangan kita. Yang itu tak sah. Misalnya abang dah basuh muka, nak basuh tangan. Kan? Lepas basuh muka tu ambil air.
Letak dalam gayung. Lepas tu air yang tu kita basuh tak? Basuh tangan. Yang ni tak salah sebab air tu air mustakmal. Tapi kalau sekadar air tu kena kat situ, lepas tu kita nak basuh tangan, kita basuh pula kat paip tu, tak ada masalah. Walaupun kita tahu dia bercampur dengan air mustakmal. Sebab air yang jatuh tu terlalu sedih dan air yang kita basuh lepas tu dia banyak. Ini tak ada masalah. Mungkin sahabat kita ni dalam air tu ada masalah sangatlah. Kalau air yang kita gunakan sedikit, air yang tak cukup sekadar setengah baldi gitu. Air wuduk itu masuk balik dalam, mungkin dia masuk. Ni misalnya kalau guna baldi lah Ustaz ya. Guna baldi. Lepas tu macam mana? Ambil semayang, kita jatuh pula, campur pula dalam air tu. Taib. Maknanya kita guna air dekat dalam baldi. Baldi tu ada air dia setengah je. Lepas tu kita pun ambil pakai gayung, betul? Lepas tu kita dah basuh muka, kemudian kita pun dah basuh tangan. Lepas tu masa tangan kita nak cedok, nak basuh kaki tu, air yang kat tangan ni masuk dekat dalam baldi tu. Tu maksud dia? Tak ada masalah. Itu air mustakmal. Tapi dia sedikit. Masalah ni Ustaz pernah tanyakan dekat Mesir. Sebab Ustaz pun was-was bab ni. Kan? Tanya dekat seorang Habib, nama dia Habib Hashim Al-Idrus. Dan dia menjawab seperti itu. Maksudnya air-air yang kalau sedikit terwecik, misalnya kita mandi wajib, mandi wajib, lepas tu ada baldi kat sebelah. Kita kan mandi kan? Mestilah dia masuk, betul tak? Maka dekat situ sah. Mandian wajib kita kerana air itu masih dikir mutlak walaupun dah bercampur sedikit dengan air mustakmal. Melainkan kalau tuan-tuan mandi, tengok tak buang-buang air, malam bertambah, rupanya berdiri dalam baldi. Betul tak ni? Yang ini baru tak sah. Sebab apa? Sebab terlalu air tak kurang. Maknanya air mustakmal tu jadi penuh kembali. Terlalu banyak air itu dah masuk dalam tu. Dia jadi air mustakmal. Faham? Macam tu misal yang dia bagikan. Faham Jadi kalau kat 10 titik, 18 titik tu apa, dimaafkan, tak ada masalah. Dia tak jadi air mustakmal. Ada soalan? Kalau ada sahabat yang ada Tatu. Apa? Kalau orang dia ada tatu, ini marah Syekh Nuruddin ni. Kalau orang tu dia ada tatu, ya. Jadi macam mana Ustaz? Sebab tatu ni dia benda dia, kenapa masalah dia kat tatu ni? Kalau lukis-lukis tak apa. Dia masalah yang dekat tatu ni, dia main darah tau. Dia ada cocok-cocok darah tu yang nampak pula. Jadi darah tu yang membuatkan apa tatu tu. Ni siapa punya handset? Dah okey Darah tu yang membuatkan tatu tu dia nampak tulisan ataupun ukiran. Jadi darah ni hukum dia najis. Tak kira dia kering ke, dia dah keras ke, dia apa ke, dia dah bentuk warna ke, tulisan ke, maka dekat situ hukum dia najis. Bila sebut najis ni, dia tak boleh buat dengan sengaja. Kalau dia buat dengan sengaja, maka semayang dia dan wuduk dia tak sah sebab air dia bercampur dengan najis. Tapi biasa orang yang buat tatu ni orang yang jahil. Faham tak ni? Orang yang jahil. Kadang dia buat tatu tu melampau dekat belakang bentuk naga, dekat tangan dia bentuk perempuan seksi. Kan ada kan? Lepas tu hatta pun ada kawan saya sendiri dekat Mekah, Yaman. Dia Cina masuk Islam. Dia ada tattoo dekat dia punya ibu jari ni. Tattoo dia tu bahasa Cina. Apa makna dia? Makna dia tulis kat situ sabar. Sebab dia pandai baran. Asyik kena buang kerja je sebab baran dia tu. Jadi dia attention. Orang masa tu dia kafir, dia tak tahu macam mana. Jadi macam tu lah cara kita, ada Tuhan. Dia pun tulis dekat situ buat tattoo sabar. Besar kat sini. Jadi bila dia nak tumbuk orang, dia nampak tu. Dia sabar. Dia nak tumbuk orang, dia nampak. Lepas tu dia sabar. Tak tahulah berapa kali je yang berkesan tu. Tapi maksudnya itu dia punya apa usaha dia. Tapi masa tu ialah dia orang kafir, dia jahil.
Jadi sekarang ni tatu ni tuan, kalau masalah ada kat tangan ataupun kat tempat-tempat badan kita ni, dia wajib dibuang. Tapi dengan syarat tidak memudaratkan. Misalnya tuan, ada orang-orang sahabat-sahabat kita ke yang ada tatu dekat belakang dia ke dan sebagainya kan. Doktor kata boleh buang ni, tapi nanti dia akan jadi macam badan dia jadi kurang sihat ke, ataupun akan tinggalkan parut pelek. Faham tak ni? Tatu tu dah hilang. Dah rupa bentuk dajal pula. Faham tidak ni? Maksudnya badan belakang dia tu dah hudur sangat. Sebab apa? Sebab hilangkan tatu besar tu tadi. Ataupun dekat tangan dia tu, dia letak tu dekat urat-urat yang berbahaya. Maknanya kalau kita buat dan sebagainya, terkena dekat urat tu boleh mendatangkan bahaya. Jadi yang macam ni semua dimaafkan dan kemudian dia boleh berwuduk macam biasa. Tapi kalau boleh buang, wajib buang. Hukum dimaafkan ni pun sama juga macam orang yang dia belum mampu, duit tak cukup, nak buat tatu kan murah kan. Maka dekat situ dibolehkan sehinggalah dia mampu. Boleh faham tuan ada soalan? Adakah pandangan yang mengatakan tertib ini susunan yang 6 perkara tadi adalah susunan para mazhab tertib ini, jadi inilah susunan para mazhab. Jadi adakah pandangan yang mengatakan walaupun kita sah wuduk ni, kita berlawanan arus, maksudnya kita tak mengikut tertib tadi? Kalau dalam Quran memang dia tulis, memang diberitahu macam pandangan mazhab kita lah. Dia adakah ada pandangan-pandangan yang mengatakan tertib ni sekadar ciptaan para mazhab dan masih sah walaupun kita tidak mengikut turutan itu? Adakah pandangan yang sedemikian? Lalu Ustaz dekat kalau dalam menyelam tu memang kita tahu tak ada tertib dia. Tapi dalam keadaan biasa ada yang menongkak arus itu. Ada pandangan yang membenarkan? Ada, maknanya boleh melawan arus. Bermaksud biasa dia berwuduk tu, dia tak perlu untuk tertib. Dia mula kaki dulu, lepas tu basuh tangan, lepas tu baru kepala, lepas tu baru basuh muka. Faham? Lepas tu dia semayang lah. Kemudian neraka. Itu dah jawapannya. Sebab benda ni Allah dah ajar dah. Satu ayat Quran. Itu sebab yang saya katakan tadi bang. Ya ayyuhalladzina amanu iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Faghsilu tu fi'il amar. Basuhlah muka engkau. Kenapa Allah mulakan dengan muka engkau? Maka datang dengan fi'il amar itu yaqtadil wujuh. Wajib basuh muka dulu. Dia tertib. Wa aydiyakum. Kemudian diletakkan waw. Dia tak kata au, dia tak kata summa. Faham ke tidak ni? Dia letak wa. Lepas tu maknanya waw dekat situ, waw yang apa? Ataf. Faham? Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu. Dia selitkan dekat situ sapuan pula. Padahal kalau nak sedap ayat bang, kita akan sebut fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum wamsahu biru'usikum. Kita habiskan perkataan usul dulu, basuhan, kemudian baru kita masuk dengan perkataan sapuan. Faham tak bang? Itu orang panggil bahasa-bahasa yang sastra, yang cantik orang panggil. Faham tak ni? Quran tu cantik tapi dia nak membawa maksud dekat situ. Maksudnya tertib. Itu sebab dia selitkan di antara basuh-basuh, tiba-tiba ada sapu kat situ. Lepas tu baru basuh kan? Itu mengajar kita adanya tertib. Dan seterusnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulakanlah seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan. Allah mulakan dengan basuh muka. Allah mulakan dengan basuh tangan. Allah kemudian sapu kepala. Kemudian Allah kata basuh kaki. Mulalah dengan apa yang Allah mulakan. Faham jadi kalau dia buat berlawan arus apa semua, itu tidak sah. Kalau ada pun kaul yang mengatakan macam tu, itu adalah perkataan yang sangat terpencil yang kita tidak tahu adakah cukup ataupun tidak syarat dia beristihad. Faham ke tidak ni? Dan seterusnya. Sebab ramai juga ulama-ulama yang dikeluarkan pandangan, lepas tu dia kembali semula daripada pandangan yang dicakap. Sebab apa? Sebab masa dia mengeluarkan pandangan tu dia kekurangan ilmu. Tapi memang dia orang tu jujur, dia bagi tahu. Dia jujur, dia bagi tahu lah. Baik. Ada niat? Ada niat. Ada soalan? Ada niat lah. Dah tengok bab niat ni. Kalau boleh pegang sikit pada jemaah, kita nak kesempurnaan wuduk yang selain kita buat rukun dan sunnah,
perkara yang makruh yang sering yang dicuaikan oleh jemaah misalnya cakap boleh tak boleh. Jadi tuan-tuan, biasa kalau kita semayang ni kita buat perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Kadang kita tak perasan kita buat perkara yang makruh. Faham? Bahkan haram, iaitu berwuduk sambil mengumpat. Betul? Berwuduk sambil mengumpat. Yang makruh berwuduk sambil bercakap. Konon member lama dah tak jumpa, dia pun bersembang dengan member dia. Maka dia bercakap ketika dia berwuduk, itu hukum dia makruh. Faham? Tapi kalau dia mengumpat pula dengan member dia tu, itu hukumnya haram. Dan antara yang biasa kita lupa, iaitu setelah kita berwuduk, kita sapu muka kita dengan kain. Kita lap muka kita dengan kain. Perasan tak? Jangan lap, biarkan dia basah macam tu. Melainkan orang was-was lah, faham? Sebab dia punya wuduk macam mandi wajib. Jadi kalau orang yang biasa, yang berwuduk biasa, yang ada air dekat muka dia tu, biarkan. Sebab air tu berkat, faham tak ni? Air tu berkat. Kalau ada orang kena rasuk ke apa ke, ambil air tu sapukan kat muka dia. Faham ke tidak ni? Tapi sapu-sapu kan kau kena semayang lah sebelum tu, faham? Ini main-main sapu, rupanya tak pernah semayang, tak jadi. Dia sapu balik. Maknanya dekat situ, air tu air yang berkat. Setiap yang menitis daripada air wuduk itu, dia menitis membawa doa. Jadi kalau kita lap seolah-olah macam kita tidak meraihkan hadis tu, faham ke tidak ni? Sebab dia menitis tu membawa dosa. Jadi sekarang ni jangan lap. Melainkan kalau kita dekat tempat-tempat yang biasa orang kata kalau kita tak lap akan mendatangkan mudarat. Misalnya macam kat Mesir, kat negara-negara sejuk. Sebab ada seorang ni Ustaz, dia tak mandi, dia mandi dalam sehari tu dalam 3 kali ke apa ke. Lepas tu dia jenis lepas mandi dia terus keluar. Faham tak? Keluar kat jalanan. Tahu? Jadi angin tu sejuk. Tapi sebab dia dah biasa, dia biasalah. Akhirnya bila dia balik Malaysia lepas 10 tahun dia duduk sana, dia kena penyakit sendi, lumpuh satu dia mengejut. Faham tak ni? Sebab sana dah biasa, dia balik sini dia kena penyakit tu. Jadi antara sebab-sebab kalau mendatangkan mudarat, sapu. Kalau tak mendatangkan mudarat, jangan sapu. Macam kat Malaysia tak mendatangkan mudarat. Seterusnya, masa basuh muka tu, ada orang dia basuh muka, dia jenis beria, faham tak, bang? Tahu beria tak? Dia ambil air tu, tak perlu macam tu, faham? Itu nama dia al-latmu bil ma. Menyepak-nyepakkan muka dia dengan air. Orang buat steady sudahlah. Yang air tu dia splash tu, faham tak ni? Bukan dia je kena, 40 makmum belakang pun kena. Nak kata kuat tu, dia nak bagi macam dia baling tu semua ke kena. Dah tak payah, faham? Basuh je tangan, lepas tu letakkan kat muka, sapu macam biasa. Ada yang macam tu dia tampau muka dia dengan air. Jadi banyak yang pergi tempat lain daripada kena kat mu. Itu hukum dia makruh. Faham ke tidak ni? Kalau nak kena tampau sangat, panggil imam. Imam tampau kan, faham? Maknanya tak perlu kat situ, hukum dia makruh. Maksudnya dekat situ basuh macam biasa. Faham? Kemudian masa berwuduk disunnahkan kita buat dalam keadaan duduk, menyangkung supaya air yang merecik itu tak terkena dekat badan kita. Berbeza dengan mandi wajib, disunnahkan masa berdiri. Dan kemudian masa wuduk, antara perkara yang dimakruhkan iaitu minta tolong orang. Cukuplah malas tu dalam malas sebab dunia. Takkan nak ibadat pun nak malas juga. Kadang-kadang kita ni, kita minta orang dia tolong tuangkan air. Lepas tu kita berwuduk. Padahal kita boleh tuang air tu sendiri, faham tak ni? Lain kita nak jimat air tu supaya air tak habis banyak. Kita pun minta orang tolong. Tak apalah. Tapi ni masalah, air tu memang banyak. Faham tak ni? Misalnya air yang gayung dekat kolah tu, kolah masjid, kan banyak kan? Jadi kita tuang sendirilah. Ini kita minta member yang tuangkan. Jadi member pun ambil. Lepas tu tuang. Kita duduk kat bawah tu. Itu hukum dia makruh. Faham tak ni? Member simbah-simbahkan dekat muka kita, kat tangan dan sebagainya. Itu hukum dia makruh. Sebab apa? Sebab kita meminta tolong di dalam perkara ibadat. Perkara ibadat Allah nak kita buat daripada hasil titik lo sendiri, supaya cepat sampai sikit pada Allah. Ada yang Ustaz maksudkan yang makro-makro yang lain tu apa lagi? Itulah antara yang saya ingat lah. Kalau tanya mungkin ingat lagi. Ada soalan?
sunnah tadi. Sunnah-sunnah ni. Yang sunnah-sunnah, banyak sunnah dia. Kalau cerita sunnah banyak lah. Mula dengan bismillah, kemudian bersugi. Tak ada sugi, buat kesat dekat kain kita ni, faham? Kalau tak ada kain kita ni, kesat dengan jari member, faham? Apa-apalah yang penting dapat keizinan. Lepas tu dah sudah tu basuh tangan, kemudian basuh tangan berkomor. Lepas berkomor masukkan air dalam hidung. Yang terbaik masukkan kedua-duanya serentak. Lepas tu masa basuh muka tu jangan basuh sampai yang kat sini saja. Kalau nak dapat sunnah, basuhkan sampai seluruh kepala masa basuh muka tu, faham? Lepas tu masa basuh tangan tu pula basuh sampai ke bahu. Itu mendapat sunnah. Kemudian masa basuh kaki basuh sampai atas betis. Itu pun mendapat sunnah. Masa sapu kepala sapu seluruhnya. Bolak-balikkan pula kalau rambut jenis yang panjang. Itu pun sunnah. Lepas tu ada bacaan-bacaan dia sebelum dan selepas berwuduk. Dan kemudian niat dengan niat-niat yang elok masa berwuduk dan seterusnya. Macam-macam lagi lah. Ada soalan? Ustaz, yang betul kita masuk hospital, kita ada cucuk darah kan. Lepas tu Ya, tuan. kita nak berwuduk kan, kami duduk. Lepas tu perlu kita tayamum sebelum solat. Dia memang tak boleh cabut Sebab dia jam dia dah ada gam situ ya. Dia ada gam, dia ada plaster dia. Baik. Nah, kita berwuduk tuan, dan sebab dia salah satu daripada anggota-anggota wuduk, iaitu kat tangan. Lain kita cocok tu kat pusat, tapi tak ada orang cocok pusat kan. Dia cocok kat tangan biasanya. Maka dekat situ kalau dia dah cocok kat tangan dan dia dah ada selotip dekat situ, plaster yang menghalang daripada sebahagian air tu terkena pada anggota wuduk tu. Betul tak? Sebab dia ada plaster. Melainkan plaster dia tu plaster jenis meresap. Tak kan? Dah kelas. Jadi plaster yang bukan jenis meresap macam tu, maka hukum dia wajib kita bertayamum setelah kita berwuduk, ataupun nak tayamum dulu baru berwuduk pun tak ada masalah. Kalau tuan nak buat tayamum dulu baru berwuduk, itu lebih elok. Sebab dengan berwuduk tu menghilangkan kotor-kotoran bukan kotor-kotoran, maknanya tanah, debu-debu tanah tu tadi. Dia sebenarnya benda tu dia bukan susah tuan. Faham tak? Bukan maksudnya setiap kali kita nak bertayamum tu kita kena keluar cari tanah. Ataupun tanah ni mesti beli dekat kedai, farmasi ke dan sebagainya. Tanah dekat luar tu, sebelum kita dah tahu penyakit kita macam tu, sebelum anak balik, kau kumpulkan tanah kat luar tu, bawa masuk dalam ni sebalti. Kalau kita was-was benar, faham? Tak payah sampai sebalti, faham? Sikit je. Bawa masuk kat dalam ni. Nanti bapak nak ayah masa nak semayang, nanti ayah nak berwuduk, lepas tu ayah nak tayamum. Tayamum senang je tayamum. Sapu muka sekali je, bahkan makruh 3 kali je sapu muka, faham tak ni? Lepas tu tangan pula pun sekali tepuk je, bahkan makruh 3 kali. Lepas tu wuduk macam biasa. Dia seolah-olah hampir orang kata berapa second je sebelum kita nak buat wuduk. Faham tak? Untuk kita kemudian baru berwuduk. Maksud kita tayamum tu benda senang, tapi syaitan bagi berat. Faham? Dia benda senang. Itu sebab ulama tu tekan hukum tu, tekan hukum tu. Sebab kita dah selalu tak bermain dengan tanah sekarang ni. Jadi kita berasa macam Allah kotor, Allah tidak ni. Sedangkan Quran sudah sebut sa'idan tayyibah. Tanah itu adalah benda yang sangat bersih dan suci. Kita pun daripada tanah. Cuba sedau diri sikit. Faham ke tidak ni? Maksudnya macam tu. Boleh faham tuan saya bukan kata tuan, maknanya ramai orang dia rasa susah benda tu. Faham? Kalau susah nak simbahkan dengan tanah dan kebumikan. Kebumikan terus, faham? Ada soalan? Air sikit macam mana kita nak Air sikit? macam kalau kita pergi Mekah kan, banyak air Naam. Sempurna lah, jimat-jimat lah. Yang penting jangan was-was kat situ. Sebab air untuk berwuduk ni sebenarnya tak perlu banyak pun. Faham tak? Maksudnya air yang mengalir tu bukan maksudnya tak perlu banyak. Yang biasa kita banyak ni, yang kita buka paip tu, paip dia keluar je air tu. Dia keluar weh. Itu sebab dekat Yaman, Masya Allah, masa dibuka air paip tu pun dibuka sikit je. Air yang keluar tu masa tu dibasuh. Jadi yang terbazir tu pun
Kita awal-awal buka tu pun dah apa orang kata bukan air je membazir, muka pun membazir dah. Faham ke tidak ni? Jadi masa buka tu kita berwuduk. Lepas tu masa basuh muka tu air tu kan. Faham? Jadi air tu sebenarnya hatta pun setengah daripada ataupun orang kata suku daripada botol apa? Mineral tu dah mencukupi sebenarnya. Faham tuan? Terpulang pada kita tu macam mana masa tu. Jadi memang boleh. Jadi maksudnya bila dah situasi macam tu, pandai-pandailah kita nak jimatkan air. Melainkan air dah sikit sangat. Air dah sikit sangat, memang kita rasa tak cukup. Misalnya secupak je air. Kita nak berwuduk dengan secupak tu, nak basuh muka, nak apa semua, memang benda kita tak biasa. Akhirnya tak cukup. Maka berwuduk dengan apa yang ada dan kemudian semayang. Tapi semayang itu dinamakan semayang hormat waktu. Tapi kalau air tak cukup macam tu, ada tanah, maka bertayamum lah, kerana air tak ada. Baik buat minum je air tu. Faham Soalan akhir ya Allah. Bang. Salam. Oh, wuduk dulu ke mandi dulu? Apa tu? Ni mandi biasa ni? Tak, soalan yang kedua ni macam mana? Mandi biasa, kemudian? Okey. Dia mandi lagi? Boleh, tak ada masalah. Baik, tak apa-apa. Jadi yang pertama, wuduk dulu ke mandi wajib dulu? Tak kisah. Yang sebaiknya wuduk dulu, lepas tu mandi Tapi kalau masa mandi wajib tu dia nak berwuduk, ataupun setelah mandi wajib baru nak berwuduk, ataupun tak nak berwuduk pun terangkat wuduk dia. Faham tak ni? Yang penting yang sunnah tu macam mana? Dia berwuduk. Sama ada sebelum, tengah-tengah ataupun selepas mandi wajib. Tak ada masalah. Yang terbaik buat yang pertama lah, sebab takut dia terlupa lepas tu. Baik. Kemudian mandi biasa, dia berwuduk dulu. Okey? Lepas dia berwuduk tu baru dia mandi, tanpa dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Dia tak berak, dia tak kencing, dan sebagainya, ataupun sentuh perempuan, maka dekat situ sah dia punya wuduk tu. Dan setelah dia mandi, dia pun terus pergi semayang. Jadi sah ke tidak? Tak sah, sebab pakai baju dulu. Faham? Pakai baju dulu barulah sah wuduk tu, sah lah. Hatta pun kalau orang tu lepas dia buang air besar, tahu, dia kencing apa semua, dia berselerak kat ponggong dia, kat zakar dia ada najis, betul tak? Lepas tu dia terus berwuduk. Faham tak ni? Jadi tai ada lagi kat ponggong dia ni, najis ada lagi kat zakar dia ni. Lepas tu dia pun berwuduk. Lepas berwuduk baru dia basuh tanpa menyentuh, pun sah. Faham tak ni? Bukan perlu mandi, basuh najis tu pun lepas berwuduk pun sah. Tapi yang terbaik basuh dulu baru berwuduk. Tapi nak kira sah ke tidak, maka sah seperti yang Ustaz maksudkan tadi. Hatta pun lepas berwuduk baru diistinja ataupun mandi, maka tetap sah selagi mana tak melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Wallahu a'lam. Jangan masa basuh tu dia pegang ataupun dia kencing pula sikit-sikit, dia uut-uut ke apa dan sebagainya, itu batal lah. Itu batal. Ada soalan last, cepat, ada 2 minit lagi ni. Ya bang. Anggota wuduk ni kan ada 4. Kemudian 2 tangan dengan kaki kita berbalut. Jadi perlukah 2 kali tayamum ataupun sekali tayamum? Oh, sekali je. Tak kira balut lah, satu badan mumia. Satu je. Ada soalan? Ada, cepat. Tadi macam nak tanya dia. Adik ni nak tanya. Apa dia? Ustaz, kalau macam kita ada darah kering kat tangan kita, sah tak kita dulu? Kalau ada darah kering kat tangan kita, sah tak ambil wuduk? Cerdik soalan dia ni.
Kalau ada darah kering dekat tangan kita, sah ke tidak kita ambil wuduk Ustaz? Tengok darah kering tu banyak mana. Kalau darah kering tu terlalu banyak, misalnya darah lembu terpercik kat tangan kita, lepas tu dia kering. Lepas tu baru kita basuh, sekali basuh dengan wuduk. Itu tak cukup air wuduk nak basuh sekali dengan darah. Jadi kena basuh darah dulu baru berwuduk. Faham tak? Tapi kalau darah kering tu darah apa? Nyamuk. Faham tak? Dan basah lagi. Memang kita tahu sekali kena air dia akan hilang. Maka dekat situ basah ke kering ke, maka tidak ada masalah sebab darah nyamuk terlalu sedikit dan dia akan hilang sekali sapu saja. Itu mencukupi sekali dengan basuhan wuduk. Jadi fahamlah dekat sini, jikalaulah masalah benda tu akan terhilang sekali dengan basuhan wuduk, maka dia membersihkan najis dan dia membersihkan hadas. Maksudnya wuduk sah dan najis pun hilanglah. Faham? Tapi kalau masalah terlalu banyak, wuduk dia sah, wuduk tak sah, dia hanya basuhan najis. Misalnya kita dah basuh muka, nak basuh tangan, tengok ada darah banyak sini, basuh darah dulu. Kemudian dah basuh darah tu baru basuh tangan macam biasa. Faham Wallahu alam. Darah tidak dimaafkan pada air, tapi darah dimaafkan dalam solat. Masalahnya kita tengah bermain air sekarang ni, iaitu tengah berwuduk. Itu sebab darah dia jadi masalah. Tapi kalau dalam solat setakat darah macam tu, maka dimaafkan, tidak ada masalah darah kering yang sikit tu. Wallahu alam. Jadi insya-Allah kita akhirkan majlis kita pada malam ini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan berikan inayah kepada kita supaya berkekalan apa yang kita belajar ini dan memberikan manfaat yang besar di dalam hidup kita, impak yang besar sehingga kan kita berubah untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah taufik dan hidayah kepada hamba-hamba-Mu ini. Amin ya rabbal alamin. La ilaha إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا. الله بارك لهما الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say
بارك الله لكما